sambung kita punya chapter 3 ni. Alright. Okay, untuk chapter 3 ni macam mana nak, saya tak nak cerita panjang. Okay, macam mana pun saya bagi intro dulu lah. Kenapa kita nak kena lukis velocity and acceleration diagram. Okay, kenapa pentingnya nak lukis velocity and acceleration diagram ni. Contoh saya bagi contoh. Tengok kat awak punya ni. Okay, contohnya awak nak contoh gambar rajah macam ni. Gambar rajah macam ni. Okay, kita ada fixed point di B, kita ada slider ni, nama dia slider di D. Macam video yang saya share kat awak tu, boleh tengok macam mana slider dia gerak hanya satu paksi saja, sama ada X, satu paksi lah. Satu paksi saja dia gerak. Dia bergerak, dengan kata lain dia bergerak secara linear kalau slider. So ini adalah fixed point, and then O ni pun adalah fixed point. Okay, kita ada OA link, OA kita ada link AB. Okay, lepas tu kita ada link CD. Okay, lepas tu D ni adalah slider. Alright, so slider dia gerak sepanjang E and F. Kalau tengok pada contoh yang ini, okay, crank. OA adalah crank. So bila crank, macam yang saya tunjukkan video ni, crank ni macam mana? Crank ni dia bergerak dengan angular motion. Dia pusing lah, pusing dia OA tu. Okay, dia bergerak dengan angular motion. So bila dia bergerak dengan angular motion, semua link AB, link CD tadi semuanya akan ikut crank punya motion lah, macam mana, tapi arahnya berbeza lah, sebab dia punya link berbeza. Okay, so kenapa tujuannya kita nak kena lukis? Macam saya cakap, kita kena lukis. Kenapa kita nak kena lukis? Sebabnya bila kita lukis, okay, kita kalau ikutkan data yang ada dekat soalan ni, okay, kita hanya tahu hal laju pada crank OA sahaja. Crank OA hanya diberi hal laju crank OA. Tapi bila kita lukis velocity acceleration diagram, okay, daripada kita tahu velocity dekat crank OA, ataupun yang kita tahu mungkin dia ada juga acceleration dekat OA, acceleration and velocity sahaja yang kita tahu dekat crank OA. Dengan melukis kita boleh tahu semua velocity or acceleration pada setiap point, pada setiap link. Contohnya nak dapatkan velocity pada link CD berapa, velocity pada link AB berapa, velocity pada point C berapa, pada point D berapa. Ni point lah, C, D point, B point. Okay, nak cari hal laju pada point B berapa, ataupun nak cari acceleration pun boleh. Dengan melukis kita boleh tahu semua velocity pada mana-mana titik yang kita nak cari. Alright, velocity or acceleration. Bila tahu velocity acceleration, of course akan dapat cari yang lain lah, macam power ke, nak cari power, P equal to torque omega kan. Convert lah into velocity tu kepada omega, so dapatlah power. Macam-macam kita boleh dapat. Itu dia punya benefit kalau you dapat lukis velocity and acceleration. Ini contoh sajalah. Okay, mungkin gambar ni mungkin susah, awak tengok mungkin susah lah, tapi dia sebenarnya senang saja sekiranya awak ikut SOP. Dia ada SOP dia. Apa yang perlu buat adalah ikut SOP. So first SOP, okay, first SOP untuk velocity acceleration diagram ni, SOP yang pertama, okay, ikut je step saya kasih ni, you ikut sahaja. First kali apa yang awak perlu buat adalah, okay, so first SOP apa yang perlu buat adalah awak kena identify yang mana satu link, yang mana satu slider, okay, mana satu slider, mana satu link, and then mana satu fixed point. Kenapa kita nak tahu ni? Kalau you tak dapat kenal pasti ini yang mana, memang benda ni akan stuck. You just follow je SOP. Okay, yang ini first kena pasti link. Second SOP, okay, second SOP, apa yang perlu awak buat adalah awak kena lukis space diagram. Okay, untuk space diagram ni awak mesti tahu create scale. Okay, tadi saya dah tunjukkan macam mana nak create scale. Okay, ada banyak-banyak nilai, diberi macam-macam nilai, ambil yang paling tinggi, hampirkan dia dengan nombor-nombor yang panggil yang kata genap tak genap lah, 5, 2, 4 boleh, ataupun 10, nombor-nombor yang macam tu. Okay, untuk scale dia lebih senang lah. Okay, tukarkan kepada gunakan, and then you boleh create scale, convert into cm. Alright, kenapa cm? Yelah sebab paper awak pun size cm kan. Lain lah awak ada paper yang size, kalau A3 tu
pun still dan cm juga. Paper, pada paper kenapa cm. Alright, dah buat space diagram. Third step adalah velocity diagram. Okay, untuk velocity diagram pun sama. First, you kena create scale. Second step, you kena lukis fixed point. Fixed. Okay, past tense. Fixed point. Third adalah slider. Next, link. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, first you kena pasti yang ni dulu. Dia ada berapa. Link ada berapa, slider ada berapa, fixed point ada berapa. Then, you lukis space diagram mengikut scale yang sesuai. Next, you lukis velocity diagram. Nak lukis velocity diagram, you kena create scale dahulu. Lepas tu, lukis dia punya fixed point kat mana. Lukis slider. Macam nak lukis slider? Slider adalah parallel. Parallel dengan dia punya motion. Link. Macam mana nak lukis link? Link adalah dia perpendicular. Perpendicular dengan dia punya link. Slider parallel dengan dia punya motion. Link perpendicular dengan dia punya link. Okay, link tu yang mana, slider tu yang mana, fixed point yang mana, kejap lagi saya akan tunjukkan awak. Setakat ni dahulu dia velocity, nanti kita akan pergi pada acceleration. Untuk ni you faham yang ini dulu, setakat velocity dulu. Alright, so macam mana nak first. Okay, saya tak nak buang masa cerita yang lain. Saya terus kepada dia punya soalan-soalan final lah. Soalan-soalan macam mana you nak solve soalan final. Sebab untuk kita ni awak memang akan ambil masa sikit. You kena ambil masa. So macam mana pun dia sebenarnya adalah sangat menarik. Okay, sangat menarik. Macam mana nak menarik, awak kena buat lah. Nak buat kena ikut SOP. Kena ikut SOP kalau nak buat. Kalau tak ikut SOP memang awak tak dapat. Alright, okay, so kena ikut SOP yang saya tunjukkan ni, step by step ni. Okay, dah siap tu, kita tengok contoh lah. Buka buku awak. Okay, kita ambil contoh yang contoh yang awal ni. Okay, so kalau tengok pada contoh pada gambar rajah ni, alright, pada gambar rajah ni, so, kalau ikut pada gambar rajah ni, ikut yang saya tunjukkan ni. Okay, saya lukis kat sini lah, supaya awak tenang. Okay, saya lukis kat sini. Okay, kita terus pergi kepada contoh. Awak tengok muka surat 68 68, buku yang baru 68. Ni gambar yang ini. Gambar yang ini. Okay, berapa gambar yang ini? Okay, velocity diagram for a mechanism with a pain point. Okay, kalau ikut gambar rajah ni, okay, kita ada, okay, yang ini apa maksud dia? Maksud dia ada, macam tu. Apa maksud dia? Okay, saya rasa awak dah belajar benda ni dalam strength kot. Strength. Kalau ini maksudnya apa? Ini pin, lepas tu kat bawah ni fix. Maksud dia tak gerak. Pin tu memang tak gerak, dia fix kat sini. Okay, so ini menunjukkan ini adalah fixed point. Alright. Katakanlah gambar rajah dia macam ni. Alright. Lepas tu ada line dot-dot ni. Okay. Lepas tu kat sini dia adalah satu line lah. Satu line. Dan yang ini slider ni dia bergerak macam ni. Okay, yang ini menunjukkan satu line lah. Satu line dengan paksi slider. Okay, lepas tu kat sini katakanlah sudutnya theta. And then sini adalah O, sini adalah C, sini adalah B. Okay, then dia kasih kat sini adalah radius. Okay, and then dia kata link CO. Link CO bergerak dengan omega. Okay, radian per second. Okay, ni gambar rajah dia. Okay, a slider crank mechanism. So awak dah tengok contoh, awak dah tengok video yang saya share tu. Okay, ini adalah slider crank mechanism. Okay, macam mana dia gerak? Ni link CO CO. Okay, gerakan dia adalah dia pusing. Awak andaikan ni link CO lah, CO CO. Okay, macam mana dia gerak? CO ni dia akan pusing macam ni lah, pusing. Bila pusing, CB ni pun akan ikut lah, ikut arah CO ni lah. And then yang ni dia akan gerak macam ni. So maksudnya sekarang CO dia akan bergerak secara angular, CB pun bergerak ikut dan dia lah maksudnya, tapi dia bukan linear, dia memang angular. Okay, ada sudutnya, gerak yang ini pun macam yang video tu. Tapi B slider ni dia memang straight je, dia memang linear. Ini je depan belakang saja dia punya gerak dia.
Okey, ni mekanismenya. So untuk mekanisme macam ni, macam mana kita nak lukis dia velocity and acceleration diagram. Macam nak lukis. So first sekali apa yang kita perlu lukis adalah, okey, ikut SOP ikut SOP. So macam saya cakap, SOP pertama adalah kena pasti mana satu link. Link ada berapa? Okey, cuba tengok dalam ni link ada berapa. Okey, link tu apa? Link tu adalah penyambung. So kalau ikut gambar rajah ni, link adalah CO and BC. Ada dua sahaja link. Okey, cuba tengok gambar rajah lain. Okey, kalau you confused, okey, kita tengok gambar rajah ni lah soalan tadi. Alright, ada berapa link dalam gambar rajah ni? Okey, kalau you tengok, oh ni adalah ni OA ni crank, OA mekanisme OA, so link ke crank OA. OA ni adalah crank. So link adalah pada OA crank. Crank ni penyambung lah. OA, lepas tu mana lagi crank? AB, tu mana lagi? CD. 1, 2, 3. 3 je. Yang ini bukan Yang dot-dot ni adalah slider punya motion. Slider punya motion. Okey, dot-dot. Okey. Yang dot-dot ni pun bukan link. Ini just nak tunjuk je dia punya selari lah. Dia punya ni kosong dengan B ni adalah pada paksi yang sama. Alright. OA ni pun dot-dot juga. Yang link biasanya dia straight line. Dia bukan dot-dot line. Alright. So kat sini ada 1, 2, 3 link. Okey. Yang ni. Yang ni. Okey, cuba kita tengok. Dia ada O, dia ada A, dia ada B, dia ada slider. Ada berapa link? So ni apa ni? Ini bukan link Ini hanya nak tunjukkan sudut saja 45 degree. Yang ini pun bukan link. Ini hanya nak tunjuk sudut 45 degree juga. Link adalah OA and AB. Lepas slider, slider lah. Satu balik pada kita punya gambar rajah kita. Link ada berapa? Link ada dua Satu CB and then satu lagi OC. Okay, next slider. Slider adalah yang ini. B. Titik B. Fix point yang mana? Ni kena hati-hati. Yang ni dah slider gerak dia macam ni. Yang inilah fix point. Dia mesti akan ada satu fix point lah. Kalau tak ada fix point, benda tu memang merayap lah panggil kan. Tak ada fix point. Dia gerak lah. Yang ni bergerak juga. Cumanya dia ada fix. Lepas tu dia pusing-pusing. Yang ni gerak ke sana kemari. Macam tu. Alright. Okay. So kita tengok gambar. Kita identify dulu mana satu slider, mana satu fix point. Next step, kita lukis space diagram. Space diagram tu macam mana? Space diagram ni adalah yang orang kata dia punya starter lah. Dia punya starter. Kalau you salah space diagram, maka velocity acceleration diagram pun salah. Sebabnya dekat space diagram tu adalah yang you kena lukis dia punya sudut betul-betul. Especially sudut. You kena lukis sudut betul-betul. Jangan salah sikit pun. Kalau tak, bila you tarik, you kena drag sudut daripada space diagram. Okay, kena drag sahaja. You hanya perlu lukis sekali sahaja sudut dekat space diagram. Lepas tu velocity acceleration diagram, you just drag sahaja sudut tu. Tak perlu lukis lah. Alright. So now kita nak lukis space diagram. Okay. Untuk lukis space diagram, macam apa yang perlu awak buat adalah you have to create scale. Macam mana nak lukis scale? You kena dapatkanlah data dia ni. Jarak BC berapa, jarak CO berapa, sudut berapa. And then baru you boleh create scale. Lepas tu baru boleh lukis. Alright. Okay. Faham Now, untuk lagi faham, mungkin muka surat yang ni 68 ni mungkin tak ada contoh kan. Now kita pergi pada example 2 lah terus. Okay, tengok example 2 muka surat 69. Okay, saya nak you abaikan semua calculation dia ni. Saya nak you fokus dengan apa yang saya tunjukkan kat awak. Sebab benda ni, yang chapter ni, dia tak tunjukkan step. Dia ada tunjuk step. Okay, tapi ikut SOP yang saya bagi tahu awak. Okay, so example 2, okay, bacakan. The crank and connecting rod, okay, of a gas engine are 200 mm and 1000 mm long respectively. The crank makes 250 rpm in clockwise direction. When it has turned 45 degree from the inner dead center position, okay, determine velocity of the piston. Okay, so sekarang ni velocity of the piston, angular velocity of connecting rod. So kat sini yang saya masukkan, okay, you kena identify yang mana satu link, mana satu slider. Okay, so kalau ikut kat sini crank yang menggerakkan mekanisme ni. Yang menggerakkan, yang drive mechanism ni. So yang drive mechanism ni adalah crank. Crank adalah link OB. Okay, crank adalah link OB. Okay, the crank. Next saya cakap determine velocity of piston. Piston mana satu pula? Piston ni yang inilah sebenarnya. Piston. Dia ni sebab kita gas engine.
The gas engine yang ini keluar masuk ni adalah piston. Angular velocity of connecting rod. Okey, so jadi yang ini adalah crank, yang ini adalah piston. Yang connecting rod ni of course yang BP lah. BP adalah connecting rod, yang ini crank, yang ini piston. Alright. Okey, angular velocity of connecting rod, velocity of point C, C kat sini on the connecting rod 250 mm from B. Okay, from B. So kat sini adalah datanya kat sini. So bila ada data, bolehlah kita create scale daripada data. Macam tadi tak ada contoh kan. Alright. Okay, so kita dah baca soalan ni. Alright, ni kita dah faham mana satu. Right, now macam saya cakap, kena ikut SOP. So SOP yang pertama adalah tengok link ada berapa. So kat sini link kita adalah crank satu link, connecting rod satu link, means dua link lah. Okay, now dan slider adalah yang piston ni, slider. Dia gerak secara linear. Okay, next fixed point. Fixed point kat mana? Yang ni kalau dah gerak, yang ni fix lah. O ni adalah fixed point. Alright, so semua tu kita dah identify. Sekarang kita boleh start lukis. Okay, macam nak lukis? First sekali, okay, awak kena ada dua line. Kena ikut apa saya buat. Satu adalah untuk drawing, satu adalah untuk calculation. Okay, saya ulang sekali. Satu untuk drawing, satu untuk calculation. Semua calculation, semua awak kena buat dekat page yang ini. Semua drawing awak kena letak kat sini. Jangan campur aduk calculation kat sini lah. Lukis semua kat sini, nanti mungkin awak tak pening, saya yang serabut. Faham saya serabut. Mana jawapannya ni dah bertindih dah semua. So saya nak you asing kan. So first kali macam cakap, you kena tengok balik SOP. So tadi kita dah buat ni, 3 benda ni. Now kita nak buat space diagram. First kali kena create scale. So macam nak create scale, kita tengok balik data tadi. Data tadi, okay, kita pergi pada example 1. Okay, tengok data tadi. Okay, so kalau ikut data tadi, okay, kita ada, okay, balik pada soalan, kita ada 200 mm. The crank and connecting rod of gas engine are, crank 200 mm, 1000 mm is dia punya connecting rod, crank and connecting rod. Okay, so kat sini kita ada 200. Okay, kita ada 200, kita ada 1000, kita ada 250. Macam saya cakap tadi, macam mana nak create scale. So first kali you kena cari yang mana yang paling besar nilai dia. So kalau panjang yang paling besar tadi adalah 1000 lah. Okay, so kalau you confuse, you listkan. Okay, example 1, kita ada 1000 mm, kita ada 200 mm. Ini adalah OB, crank, OB. 1000 ni adalah connecting rod. Connecting rod adalah panjang BP. Alright, macam tu. Okay, untuk 1000 dengan 200 ni, okay, macam saya cakap, you kena bundakan dia. Dah ini tak payah bunda lah, memang dah 1000 cantik lah. Untuk 1000, okay, 1000 berapa cm yang sesuai? Of course dah 10 lah. Okay, so maksudnya sekarang untuk yang ni 10 cm equal to 1000 mm. Maksudnya yang maksimum ni kita nak jadikan dia 10 cm je. Okay, sebab apa? Sebab ni takut tak mau kertas. Nak buat 15 boleh, tak ada masalah. Tak kisah, 15 pun boleh. Tapi takut terkeluar ke apa, tak ada masalah. Kalau contoh, ini contoh, kalau nak buat 10 boleh, buat 15 boleh. Tapi tak boleh 5. Sebab tu terlalu kecil. Bila dah kecil nanti susah you nak tarik dia. Contoh kita tukarlah buat 15. Tukar 15. Boleh, tak ada masalah. Okay, katakanlah 15 cm you nak jadikan untuk 1000 mm. So kat sini 1 cm sama dengan berapa? So 1 cm sama dengan berapa? Maksudnya tukarkan dia. So maksudnya berapa? 1000 bagi 15 lah. So you dapatlah 1 cm equal to 66.667 mm. Macam tu lah jadinya kalau dah you buat 15 tu. Alright. So nampak tak cantik lah. 1 cm equal to 66.667. Okay, sebenarnya boleh je, tak ada masalah. Boleh je. Okay, tapi kalau nak cantik, buat je lah 10-10. Kalau 10-10 maksudnya 1 cm equal to 100 lah. So terpulang pada awak. Awak nak pakai ini pun boleh. Tapi kalau awak pakai yang ini, awak jangan bundakan jadi 66. Kalau tak nanti dia tinggalkan dia in 3 decimal point. Kalau tak nanti dia you bunda-bunda, nanti dia akan tak accurate lah. Dah lah dikira secara manual, ada error lagi. Tu sini pula you bunda. Alright, macam ni pun tak ada masalah, tak ada hal. Alright, dia depend pada soalan. Kalau soalan dia memang nak you buat scale yang itu, you kena ikut lah. Tapi yang ini soalan tak ada bagi tahu kan nak buat scale berapa.
Tak ada masalah. You buat je scale yang mana, asalkan jangan terlalu kecil. Alright. Okay, so katakanlah kita buat scale yang ni. 1 cm equal to 66.667 mm. So now, maksudnya sekarang, so untuk 1000 ni berapa? 1000 ni dah tahulah, 1000 ni 15 cm. Kalau 200 ni, so 200 macam mana? Okay, 200 bagikan dengan 66 lah. So dapatlah dalam cm 6.667. Okay, akan dapat 2.99 cm. 2.99 cm. So kalau dah dekat sini ukur memang 3 lah 9 tak nampak kan. So now data ni kita dah tukar kepada lagi satu 250. Lagi satu. So 250 mm. Yang ni untuk jarak BC. Okey, BC sudah 250 bagikan dengan 66.667. Okey, so yang akan dapat dalam cm adalah 3.75 cm. Okey, lagi satu saya nak beritahu awak dengan kawan awak mungkin tak sama jawapannya. Okey, tak sama final answer sama. Okey, cuma kalau dari segi dia bergantung kepada skill lah. Kalau skill awak sama, so daripada awal sampai habis sama lah. Tapi kalau skill awak lain macam ni, contohnya kalau awak buat 10, saya buat 15, so dia lain lah. Dia punya ni lain, ini pun lain. Tapi final answer mesti sama. Cuma bezanya tepat atau tak tepat lah. Kalau you buat besar, dia akan lagi tepat. Ini sebab saya tak boleh, nak lukis saya tak boleh pakai marker pen. Nanti tak accurate lah. Nanti tak accurate. Okay, so kalau nak lukis mesti pakai pencil. Okay, so macam mana nak lukis? Okay, so awak kena, so first sekali kita tengok sudut dia 45. So kalau awak pakai awak punya graph paper, dia senang sikit nampak 45. Okay, so untuk awak punya drawing set ni, yang ini untuk yang macam ni dia adalah berapa sudut ini? Berapa? Ini adalah 45 lah. Ini 45. Hujung ni pun 45, ni 45. Untuk yang macam ni, ini adalah 60. Ini adalah 30. Macam mana nak lukis? Kalau ada besar ni senang lah. 45. Tak je macam ni. Letak je macam ni. Lagi satu salah ambil paper yang lain untuk drawing. Ini untuk drawing. Ini untuk drawing. Ini first kali awak kena lukis scale. Scale awak adalah 1 cm. Awak kena lukis sini. Ingat awak ada 3 drawing. 1, 2, 3. So akan ada 3 scale lah. 1 scale, 2, 3 scale. So lukis kat sini 1 cm equal 66.67 mm. Alright, dah lukis scale. Now buat ni 45 degree. Lukis je dulu. Lepas tu you sambungkan. Sambungkan. Ini kena betul-betul lah. So ini kita dah dapat 45 degree. Maksudnya ini adalah, sini adalah O. O besar. O. 45 degree dah. Now OB. Ini ada space diagram. OB jaraknya adalah OB adalah 2.99 cm. Macam mana nak 2.96 cm? 2.96 cm. Sama ada awak ukur baris awak 2.6 mm ataupun awak pakai ni. 2.9. 2.99. Dari sini. Itu dia. Satu je. 2.99. Dah. next. Dah dapat tu, awak kena lukis dia punya panjang BP. Cuba tengok gambar rajah awak balik. BP. BP adalah, kalau dekat sini BP adalah 15 cm. So awak cari, buatkan 15. Kena betul-betul lah 15. Kena betul-betul dia tak nampak dia punya ni. 15. 15 je. Alright. Ini 15. So daripada sini tekan ni. So sini 15. Gerakkan dia. Awak punya 15. Kena tepat lah. Itu yang lagi lambat tu. So dah. Now yang ini awak panjangkan sikit. Dia panjang-panjang lebih pun tak apa. Dia kan awak belajar LK, dia ada object line dengan lagi satu saya dah lupa dah. Cucukkan dia kat sini. Cucukkan tanda kan. Situ. Alright. So maksudnya inilah sebenarnya dia punya drawing dia. Bold kan? Right. Dah siap. So sini adalah, ni adalah B lah. B besar. Sini adalah P. So P ni adalah slider. P gerak macam mana? P bergerak dengan dot-dot line P bergerak, you kena sama betul-betul. P bergerak secara dot-dot line atas ni. Selari dengan OP lah. Alright.